PRN 17 semakin hampir dan suhu politik Sabah semakin membara. UMNO Sabah akhirnya bersuara lantang, tiada lagi ruang untuk bekerja sama dengan GRS. Apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir? Siapa yang khianat? Siapa yang dimanipulasi? Dan siapa yang berdiam diri membenarkan semuanya? Pada video kali ini, kita akan coba untuk bongkar segala-galanya. Baiklah semua, apa kabar dan selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena masih lagi bersama-sama kami di sini di channel Current Sphere MY. Pada video kali ini kita ingin sembang ataupun kita ingin mengulas satu isu politik Sabah yang semakin hangat. Kalau Anda pikir politik Sabah sudah tenang selepas PRU 15, memang Anda silap besar. Karena baru-baru ini Ketua UMNO Kota Kinabalu, Musliati Moslimin, mengeluarkan satu kenyataan yang cukup berani dan juga keras. Katanya UMNO Sabah tidak akan bekerja sama lagi dengan Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS dalam PRN 17 yang akan datang. Mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa tiba-tiba jadi macam ni? Hari itu cakap mahu bergabung, tapi tiba-tiba jadi pula macam ni. Dalam laporan berita yang telah kita terima, Musliati berkata yang UMNO ini sudah cukup bersabar dan cukup tertipu dengan janji-janji manis yang tidak pernah ditunaikan. Dia berkata UMNO bukan parti pelengkap dan bukan juga alat politik yang boleh digunakan masa perlu dan dibuang bila sudah tidak relevan. Menurut beliau, UMNO sanggup tolong menang pada PRN 16, tetapi bila sudah menang, mereka pula dipinggirkan dalam pentadbiran negeri. Kalau kamu semua masih ingat lagi, selepas PRN 16 tahun 2022, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, yang waktu itu Ketua UMNO Sabah, dijanjikan jawatan Menteri Kerja Raya dalam Kabinet Negeri yang diketuai oleh Datuk Seri Haji Jinor. Tapi bila sampai masa, jawatan itu pun telah ditukar secara sepihak kepada Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Tidak ada sebarang alasan yang diberikan. Dan akhirnya selepas tekanan demi tekanan, barulah portfolio asal dikembalikan. Tetapi menurut Musliati, UMNO terus kecewa sebab satu lagi portfolio yang dijanjikan turut tidak diserahkan kepada mereka. Yang lebih panas, portfolio yang sepatutnya untuk UMNO itu diberikan pula kepada Datuk Seri Mas Sidi Manjun, pemimpin GRS yang waktu itu sudah pun ada satu portfolio lain. Maknanya masih dipegang dua portfolio utama, yaitu Menteri Kerajaan Tempatan dan Menteri Keuangan kedua. UMNO pula macam mana? Gigit jari. Musliati kata perkara ini memang menyakitkan hati sebab dalam perjanjian asal, salah satu daripada portfolio itu sepatutnya milik UMNO BN. Tetapi akhirnya semua itu tinggal janji. Dan lebih pedih lagi, janji itu diulang-ulang, kononnya akan ada rombakan kabinet akan datang untuk memperbetulkan keadaan. Tetapi sampailah ke hari ini, semuanya itu hanyalah tinggal janji. Dan Musliati tidak berhenti di situ. Dia dedahkan lagi bahwa janji-janji yang sama turut digunakan pada PRU 15 pada tahun 2022. Macam satu umpan politik untuk menarik undi di kawasan-kawasan penting seperti Sipitang, Papar, Ranau dan beberapa kawasan lain. Tetapi lepas pilihan raya, janji itu pun terus dilupakan. UMNO dan rakyat pun terus tertanya-tanya, betulkah ini pentadbiran atau sebenarnya satu bentuk sandiwara? Lagi satu perkara yang mengejutkan bila Datuk Seri Saleh Said Keruak, adun usukan dan juga tokoh politik yang disegani, bersuara menuntut janji itu ditunaikan. Dia terus digugurkan daripada jawatannya sebagai pengerusi Khazanah Sabah. Musliati berkata inilah bukti bahwa dalam pentadbiran sekarang yang berkata benar akan dihukum dan bukanlah dibela.
Katanya kita belajar satu perkara yang penting. Dalam pentadbiran ini, kebenaran bukan sesuatu yang menyelamatkan, tetapi ia sebenarnya menghukum. Uh, Memang tajam. Betulkah atau tidak? Apa pandangan Anda semua? Dan seterusnya, Musliati juga telah menyentuh tentang gaya kepimpinan Haji Jinor. Katanya, walaupun Haji Ji dilihat sebagai pemimpin yang tenang dan tidak suka tinggi suara, tetapi dalam diam, beliau membenarkan perkara-perkara ini berlaku. Dalam bahasa muda, dia mungkin tidak menikam, tetapi dia juga tidak menghalang orang lain daripada menikam. Kata Musliati lagi, UMNO Sabah sudah terlalu bersabar. Mereka sudah bagi peluang, pilih jalan muafakat berbanding pertikaian. Tetapi bila kesabaran dimanipulasi, maruah terus menjadi taruhan. Dan kali ini UMNO tidak mahu lagi maruah mereka dipermain-mainkan. Jadi apakah keputusan mereka? Jelas dan tegas, UMNO Sabah berkata, tidak ada lagi ruang untuk kerjasama politik dengan GRS ataupun gagasan rakyat. Dan kenyataan ini bukan datang dari orang biasa-biasa sahaja. Ini pemimpin UMNO sendiri yang sudah lama di dalam arena politik negeri dan tahu apa yang berlaku depan dan belakang tabir. Sekarang kalau kita lihat latar belakang sebelum ini, kenyataan Musliati ini bukanlah tiba-tiba. Kita sudah nampak retak-retak dalam hubungan UMNO dan GRS sejak awal 2023. Masa itu Bung Mokhtar sendiri pun telah menarik sokongan terhadap Haji Ji. Kononnya sebab kerajaan Sabah ketika itu tidak sah karena Haji Ji bukan lagi ahli bersatu. Tetapi akhirnya Haji Ji berjaya mempertahankan kuasa selepas mendapatkan sokongan daripada adun-adun yang lompat dari UMNO dan juga parti-parti yang lain. Antara yang paling mencuri tumpuan adun Tanjung Keramat yaitu Syahelmi Yahya yang secara terbuka menyokong Haji Ji dan kemudian dilantik sebagai timbalan ketua menteri. Ini adalah permulaan kepada perpecahan terbesar di dalam UMNO Sabah. Dan bukan itu saja. Ada juga beberapa pemimpin dan bekas wakil rakyat UMNO yang akhirnya menyertai gagasan rakyat parti baru yang dipimpin oleh Haji Ji. Jadi dari sudut UMNO mereka bukan sahaja dipinggirkan, malah mereka seakan-akan dirompak oleh bekas sekutu mereka sendiri. Dan sekarang apabila PRN 17 semakin hampir, UMNO nampaknya nekad untuk berdiri sendiri dan tidak mahu lagi terikat dengan kerjasama yang mereka menganggap penuh dengan pengkhianatan dan juga manipulasi. Tetapi persoalannya, mampukah UMNO bergerak solo di Sabah? GRS nampaknya semakin kukuh dengan kerjasama Star Sabah, SEPP, PBS, dan parti-parti lain parti-parti kecil yang lain yang semakin berpengaruh. Gagasan rakyat pula makin mendapat tempat, terutamanya dengan sokongan akar umbi dan infrastruktur politik yang kuat. Kalau UMNO tidak dapat kembalikan kepercayaan rakyat Sabah, adakah ini bermakna mereka hanya akan menjadi penonton dalam PRN 17 nanti? Atau adakah ini semua hanyalah permainan tekanan? Adakah kenyataan ini satu bentuk rundingan keras supaya GRS dan Haji Ji mula tunduk dan membuka semula pintu rundingan dengan UMNO? Kita pun tahu yang dalam politik ini tiada musuh yang kekal dan tiada kawan yang abadi. Mungkinkah ini hanya percaturan untuk mendapatkan lebih banyak kuasa ataupun jawatan? Dan yang lebih kontroversi lagi, adakah benar Haji Ji sebenarnya tunduk kepada kuasa-kuasa tertentu di peringkat pusat yang mahu melihat UMNO terus lemah di Sabah? Kita tahu sejak PRU 15, lanskap politik Malaysia sangatlah tidak stabil. Sabah adalah antara negeri yang menjadi rebutan karena ia penentu kuasa majoriti di parlimen. Jadi tidak mustahil kalau ada campur tangan luar yang coba mengatur percaturan ini dari belakang tabir. Apapun kenyataan dari UMNO Sabah ini adalah satu isyarat jelas yang bahwa PRN 17 tidak akan mudah.
Ia bakal menyaksikan pertarungan antara bekas sekutu yang kini menjadi musuh politik, dan seperti yang kita tahu, bila maruah dan kuasa menjadi taruhan, segala-galanya boleh berlaku. Jadi Anda rasa macam mana? Apakah pendapat Anda? Adakah UMNO Sabah mampu bangkit solo, ataupun mereka bakal tenggelam dengan tsunami politik baru yang sedang melanda negeri di bawah payu ini? Sila komen di bawah, jangan lupa tekan like dan share, dan juga subscribe kalau belum subscribe lagi, supaya Anda tidak terlepas sebarang perkembangan terbaru daripada channel ini, Current Sphere MY. Isu ini bukanlah sekadar berita. Ini adalah kisah perebutan kuasa, pengkhianatan, dan perjuangan maruah di bumi Sabah. Terima kasih semua, salam sejahtera, salam perjuangan, sekian. Terima kasih, jumpa lagi.